Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Nikmat sihat, nikmat semangat, nikmat peluang masa luang, nikmat dijemput oleh Allah sebagai tetamunya di masjid, boleh kita mari duduk semaya berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru-baru ni kita ada dengar khabar satu musibah yang ditimpa ke atas dara kita yang ada di Bunduk di Kuala. Bila kata musibah ni, kita tak ada siapa nak. Tapi dah kalau Allah takdir lagu tu, kita kena terima lah. Kerana kita tak ada nak lagi lah. Kerana Allah ada sebut dalam Al-Quran, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, dan sungguh akan aku berikan cubaan kepadamu. Allah sebut dalam Quran, Allah kata aku akan cuba kamu. Aku akan cuba kamu. Dan rupa cuba Allah itu, dia mari dengan rasa takut. Kadang-kadang dia mari rasa takut, kadang-kadang dia mari rasa lapar. Dan boleh jadi juga Allah uji kita dengan kekurangan harta benda kita, kehilangan harta benda kita. Allah uji juga dengan jiwa kita. Dan Allah uji juga dengan buah-buah tanaman kita. Dan kata Allah, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Pada akhir ayat tu Allah kata, wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ujian ni ya satu benda yang Allah kata aku nak uji manusia. Kalau upah cara mana sekalipun Allah uji kita. Dan kita boleh tengok kadang-kadang ujian yang Allah tuju pada manusia ni tahap dia tak sama. Tahap dia tak sama. Allah lebih kenal, Allah lebih tahu dengan ujian qadar tahun ni sesuai dengan hamba dia tahap. Dia Allah lebih tahu kerana Allah cipta kita. Allah buat kita, Allah kenal kita, Allah tahu kata kita ni radak mana dan setara mana yang kita boleh terima tanggung ujian itu. Dan di sebalik ujian, apa tinggal bekahnya, kita nak tengok pagi ni. Di sebalik ujian itu, supaya kita nak dapat keredaan Allah, kita nak dapat apa dia panggil ganjaran di sebalik ujian. Agama kita dia ajar lagu mana pada kita, bila kita berdepan dengan ujian, apa yang kita kena buat. Kata Ibnu Katsir, seseorang yang ditimpa musibah dan dia yakin bahawa musibah itu adalah takdir Allah. Karena kata Ibnu Katsir, siapa-siapa yang ditimpa musibah dan dalam hati dia tetap yakin kata itu ketentuan Allah, Allah takdir mari, kemudian dia sabar. Satu, apa tadi? Orang-orang bila ditimpa musibah, dia yakin kata itu ketentuan Allah dan dia sabar. Dalam dia sabar, dia ada harapan kata sebalik ujian itu ada pahala. Dia mengharap pahala dari Allah. Dan ujian yang Allah tipu atas dia, dalam hati dia tu dia mengharap pahala dari Allah.
dalam keadaan dia penuh rasa rendah diri dan tunduk berserah kepada ketentuan Allah, nescaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah yang menimpanya dengan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan Allah akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Jadi bila kita faham pada apa yang dikata oleh Imam Ibn Katsir, rupa-rupanya mesti ada bekas tinggal di sebalik ujian. Kita mari tengok ya, cara yang agama kita ajar bila ditimpa musibah dalam keadaan apa sekalipun, agama kita ajar ya, agama kita ajar. Pertama, apa yang kita kena buat? Satu adalah meyakini bahawa ujian ataupun musibah itu adalah takdir Allah. Allah catat dah lagu tu. Allah kamut dah lagu tu. Dan kita nak lari tak boleh. Dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Maksudnya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50,000 tahun penciptaannya langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 2953. Semua yang berlaku di atas permukaan bumi ini adalah ketentuan Allah, takdir Allah. Bila kita diuji dengan satu-satu perkara, supaya nak hati kita tu tak terasa hancur dengan apa yang kita diuji, we mari perasaan, we mari ingatan, we mari yakini bahawasanya ujian itu Allah tentu dah. Tapi kita waliknya, bila diuji satu-satu perkara, tak ada nak fikir situ, tak ada nak ingat, tak ada nak kawal. Nah, kalau kita nampak gapo ada depan kita nak capah tu, nak remah tu. Bila diuji, gapo ada di tangan kita, gapo ada di keliling kita, gapo ada di dekat-dekat dengan kita, kita tak ada nak kawal, kita tak ada nak fikir, kita nak ambil rumah. Sedangkan cara yang agama kita ajar, kita hundur, fikir baik-baik, dan itu dia adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. So, yang kedua, bila diuji lagi, bila kita diuji, meyakinilah bahawa setiap ujian yang Allah cuba kita, Allah uji kita, mesti ada hikmah sebaliknya. Mesti ada hikmah sebaliknya. Karena kata Allah dari surah Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maksudnya, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Soalan situ tu. Allah tanya dalam Quran. Allah tanya, hei mudah kira kata, aku buatmu semua ni main-main ke? Maknanya setiap ciptaan Allah, setiap kejadian Allah, sebaliknya ada hikmah. Yang hikmah itu kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan bila kita tengok apa yang diuji pada saudara kita di muda, rupa-rupanya lepas berlaku ujian sampai ke hari ni tak berhenti-berhenti orang pakai dengki. Kita tengok, Masya Allah, satu kejadian yang payah kita nak tengok. Kita nak boleh tengok tu payah. Tak tahu mari dari mana. Dari negeri baik, luar negeri baik, sumbangan, bantuan, lahirnya kerjasama, lahirnya kekuatan, lahirnya kesatuan, lahirnya perasaan belah kasihan. Tak tahu mari mana pun. Dan benda ni memang tunjuk kebaikan. Ada kekuatan. Makan penuh mari, makan minum penuh mari.
Saya pergi hari satu. Kereta ni cok berjujuk angin tu tak. Tak tahu mari mana turun-turun kereta, bawa dengan tukur, bawa dengan bekas cana, bawa dengan alat tu, bawa dengan alat. Tanya mari mana? Mari paku. Atau mari kan ni tolong siapa? Mari tolong pakak orang kampung. Berhenti kerja hari ni, niat nak tolong orang sini. Pakak warung buat dia, kita kata mari bawa dengan tukur, dengan paku, dengan benar lagu tu payah nak tengok tu. Cuba kita tengok. Fikir tengok. Ni. Adalah hikmah sebaliknya. Itu kita tengok gambaran secara umum. Gambaran secara umum. Manakala pada orang yang dikena musibah pula, dia ada juga hikmahnya. Dia ada hikmahnya. Allah nak ganti sesuatu yang lebih baik daripadanya. Dia kena tunggu tengok. Dengan syaratnya kita meyakini kata itu dia takdir Allah, dan sebalik takdir itu ada hikmah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, bila kita ditimpa ujian, bila kita kena musibah, sakit ataupun umah makan juapi ataupun berlakunya bah, tak kira lah dalam rupa mana barang hak kita saya hilang. Nah, anak kita berlaku kemalangan atas kita sendiri, atas orang yang kita kasih dalam keluarga kita, tak kira. Bila buat hati kita tu rasa sakit, agama kita ajar yakinlah bahawasanya ujian ataupun musibah itu salah satunya bentuk cintaan Allah kepada hamba-Nya. Kita payah sikit nak bahas sini ni. Nak cinta lagu mana hatta ujian kita. Negara agama kita dia kata dalam kita menghadapi ujian, yakin kata ujian itu salah satu cara bentuk Allah cinta pada hamba. Nabi ada sebut, kata Nabi, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, Allah akan uji dia. Kita dah pasal kata manusia siapa-siapa yang selamat daripada ujian, hidup pada dia tenang, tak ada gapo dalam hidup pada dia. Nah, bahagia talak. Oh tu rupa orang yang Allah kasih ya. Kita faham lagu tu. Negara. Tapi rupa-rupanya cuba kita tengok Rasulullah kita, manusia yang paling dikasihi Allah. Negara Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicinta, paling dikasihi Allah, paling dikasihi Allah. Tapi bila tanya adakah Nabi tak biasa kena uji? Adakah Nabi hidup pada Nabi bahagia talak suk sampai ke akhir hayat Nabi? Bahkan Nabi kita paling berat diuji. Paling berat diuji, paling berat kena uji. Nak cari orang standing tak ada. Amat ya sejak lahir-lahir mari dah. Nah, diuji. Nah, ayah mati, perasaan lain. Anak dia besar, dia belah oleh orang lain. Nah, bila masuk usia dipilih oleh Allah sebagai Rasul, mula ada ujian tu, ada ujian ni. Tak habis-habis ujian. Kita dah pernah kata ni orang manusia paling dikasihi Allah, sepatutnya dia selamat, Allah jagalah. Rupa-rupanya paling diuji. Maka di sini yang ketiga, bila kita diuji oleh Allah dalam rupa apa sekalipun, yakinlah kata itu salah satu cara bentuk Allah kasih pada hamba dia. Allah nak gerak kita. Allah nak gerak kita kerana kita mungkin kali. Gara-gara kita perhati. Amor dah perhati tengok. Setengah orang seumur hidup dia muda dia tak biasa sejik. Nak kata siapa kata umur 50 pun tak biasa sejik. Akhir usia umur dia Allah uji dia. Bila dia pecang, dia luar masa. Dia boleh fikir tu, boleh fikir ni, Allah uji dia dengan kesakitan. Masuk hospital. Renung fikir mari tubik-tubik mari. Oh dah hidup kita ni tak ada apa ni. Suk-suknya
cari bekalan nak pergi ke akhirat. Dia mari fikir. Dia mari fikir. Dia mari fikir. Dia mari fikir. Dengan ujian, kerana kita mungkin galik. Kita mungkin galik dengan kerja, galik dengan dunia, sehingga hati kita tak terikat dengan ibadat, tak terikat dengan masjid. Bila Allah uji, baru mari fikir, hati kita baru nak kembali kepada Allah. Ujian, dia ketuk hati kita. Dia gerak kita, suruh kita bangun, kerana kita duduk galik. Jadi kita kena faham. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila kita diuji, ditimpa musibah, yakinlah bahawasanya ujian ataupun musibah itu dia nak ajar kita kembali berdoa pada Allah. Dia nak ajar kita kembali mintalah dengan Allah. Jangan minta dengan selain Allah. Kita kena mintalah apa hajat kita, pertolongan dalam rupa apa sekalipun, mintalah daripada Allah supaya Allah berilah kemudahan dalam kita menghadapi ujian itu. Baik, seterusnya bila kita diuji lagi, bila kita diuji lagi, agama kita ajar, yakinlah bahawa ujian ataupun musibah itu mengajarkan kita supaya kita ni banyak menyebut Allah, banyak kita mengingati Allah. Belum tadi, saat ni banyak berdoa dengan Allah. Hak ni bila kita diuji, ajar kepada kita bahawasanya ujian itu mengajar kepada kita, kau banyak kita diuji, kau banyak kita kena sebut Allah, kau banyak kita kena berzikir pada Allah, kau banyak kita kena ingat Allah. Kata Allah dari surah Al-Ra'd ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ini salah satu kayu ukur. Kita kata kita orang yang beriman. Ni kita kata kita apa ni orang yang beriman. Salah satu kayu ukur. Kayu ukur. Bila kita sebut Allah, berzikir pada Allah, ingat pada Allah, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenteram. Perkata berzikir pada Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita sebut lafaz-lafaz tu, mesti perasaan dalam hati kita beza dengan kita sebut lafaz-lafaz lain. Kena ada beza. Jangan rasa kata sama ya amo sebut nama bini amo dengan subhanallah sama ya perasaan. Jangan ada lagi. Kita kena cari perasaan pada lafaz yang kita sebut, berzikir pada Allah tu. Ya kena ada, mari dalam diri hati kita. Karena kata Allah, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram apabila mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Bila kita serabut, ayat ni ajar kepada kita, serabut dalam apa keadaan, sabut dalam apa-apa rupa sekalipun, bila kita ingat Allah, dengan rasa kita ingat Allah itu, dia nak ajar, dia nak buat hati kita menjadi tenteram, tenang. Ada kita pergi serabut, ingat Tuhan, kau serabut, ada tak? Ingat Tuhan, kamu serabut, kriak, ada tak gitu? Cari nak, sabit tu agama kita ajar. Bila kita diuji, kembali kita segera ingat pada Tuhan. Kita ambil asmaya, kita semaya sunat 2 rakaat, kita baca Quran. Benar tu untuk nak kaitkan kita dengan Allah, nak buat kita tu sentiasa ingat Allah. Karena dia, karena Tuhan sebut, orang yang beriman, orang yang beriman, hatimu menjadi tenteram bila kamu ingat aku, kata Allah. Jadi ini salah satu kunci ni. Kita sabuk, cuba kita tengok di hospital di mana baik negara, orang tua-tua di hospital, dia nak supaya kita buka Quran, dengar di tepi telinga dia. Kerana benda tu boleh buat hati dia tu tenang. Nah, kalau orang hok-hok gagah sikit, dia minta wasbah nak mengatik, tak ada hati hospital, minta wasbah nak mengatik.
Nah, tak nak fikir ke apa. Kerana dengan rupa lagu tu wa'wi hati dia kena. Kerana tu sebut. Kalau orang hok kau berzikir, kau ngatik, kau kriak, dia kena fikir lah. Ada tak kena kau mana? Kau ngatik, kau zikir, kau serabut. Dia kena tengok ada tak kena kau mana. Nah, hati dia ada tak kena kau mana. Nah, baik. Itu yang kelima. Saya ulas semula. Mula-mula sekali bila Allah uji kita, mula-mula sekali kita kena yakin kata itu takdir Allah. Allah tak siap dah. Yang kedua, bila Allah uji kita, kita kena yakin kata adalah hikmat sebalik ujian. Yang ketiga, bila Allah uji kita, kita yakin kata itu dia salah satu cara bentuk Allah kasih kepada hamba dia. Yang keempat, bila kita diuji oleh Allah, yakinlah kata ujian itu nak ajar kita ni supaya banyak berdoa pada Allah. Yang kelima, bila Allah uji kita, yakinlah kata ujian itu bila kita ingat pada Allah, hati kita menjadi tenang. Nah, dan yang keenam, bila Allah uji kita, cara kita menghadapi dengan ujian. Yang keenam, fikir, ingat semula orang lain lebih berat pada kita. Bila kita fikir orang lain lebih berat pada kita, hati kita menjadi lega sikit. Perasaan serabut, fikir yang duk kriak, bila kita ingat orang lain lebih berat pada kita. Orang lain lebih berat, orang lain lebih dia. Para Nabi. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, ditanya oleh seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyadul bala?" Ya Rasulullah, siapa di kalangan manusia yang paling berat diuji? Dia tanya Nabi. Maka Nabi kata, qala al-anbiya, para nabi ya. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang semisal dengannya, maknanya para nabi paling berat uji. Bila kita diuji, kita jangan setakat tengok kita. Betul tak? Kita perlu tengok pengalaman orang dulu, sirah sejarah, cerita kepada kita orang-orang dulu bagaimana ujiannya. Untuk apa ni? Untuk tak sewi kita rasa sendiri, tak sewi kita rasa duk sorang. Uji ni semua orang kena. Bila kita kena uji, tengok ramai lagi kena, orang yang lebih berat lagi. Bila kita ada perasaan faham lagu tu, ia akan bantau akan perasaan apa yang panggil sakit berat dalam diri kita tu. Yang ketujuh, yakinlah bahawasanya ujian itu ia nak ajar kita jadi orang sabar. Kerana Tuhan sebut tadi, wa basyirus sabirin, berilah berita baik gembira kepada orang yang sabar. Kerana sabar ni dia payah. Nah, tak nama anak Sabariyah binti Sabar sekalipun belum tentu nak sabar. Ya, dia nama sabar. Waktu dia nak supaya anak dia tu dia orang yang sabar. Anak dia lahir-lahir mari tina. Dia letak nama anak dia Sabariyah binti Sabar. Kerana dia anak sabar. Jadi sabar tak anak dia? Belum tentu. Kerana sabar dia kena guna latihan, tarbiyah. Dia kena ada ilmu pengetahuan. Sabar dia kena ada ilmu. Nah, sabar dia kena ada ilmu, sabar dia kena ada latihan. Banyak perkara. Nah, sabar dia pakar dia tu. Kakah dia tu. Dia banyak perkara. Nah, salah satunya kena ilmu. Kena ilmu. Dan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat yang kita baca tadi, kita lagi tak terlepas, tak lari daripada ujian Allah. Tapi Allah katakan, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang ke-8, bila kita diuji oleh Allah, meyakini dan percayalah bahawasanya ujian itu dia ajar kepada kita supaya kita ni kena sangka baik pada Allah. Kena sangka baik kepada Allah. Sangka baik di sini sebab biasanya orang kita bila diuji berat-berat ni, dia mari berasa nak marah. Bila nak marah, dia tu baik lakar tu berasa kata-kata kita di mulut. Kerana Tuhan zalim ni, kerana Tuhan tak adil ni. Waktu tak say ni, dia nak hajar hati kita, kita rasa apa yang Allah uji ni
adalah hikmat sebaliknya, dan banyakkanlah kita sangka baik kepada Allah. Dan yang kesembilan, bila kita diuji oleh Allah, yakinlah bahawasanya ujian ataupun musibah itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita dan boleh mendatangkan pahala. Bukan tamadah weh, bukan main-main weh. Ujian adalah Allah hapuskan dosa, Allah ganti dengan pahala. Tapi kita kena reda lah atas apa ujian Allah. Negara kalau Allah uji, kita cari peluang nak balas kelik. Allah uji dengan harta seorang mai buat nak kita, dan kita fikir nak balas dia kelik. Agak-agak pahala boleh tak? Cuba tengok. Payah sikit Negara. Bila kita reda dengan apa yang Allah tentu atas kita, kita reda terima dua belah tangan atas apa takdir Allah yang Allah tetap atas kita. Di sebalik ujian, Allah hapuskan dosa kita dan Allah ganti dengan pahala. Nah, kata Nabi SAW, ma yusibu muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala huznin wala aza wala gham hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Maksudnya, apa sahaja menimpa seorang muslim seperti rasa letih, rasa sedih, rasa sakit, gelisah sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahannya dengan sebab itu semua. Kita letih, kita penat, kita sakit, apa keadaan pun kita yang buat hati kita tak tenang, buat hati kita serabut. Bila kita reda atas apa ketentuan Allah, sebalik itu ada pahala. Ada pahala. Baik, dan yang terakhir bila kita diuji, yang ke-10 ya, yang terakhir yang ke-10, bila kita diuji dengan ujian, ditimpa musibah, ingatlah kau banyak, kau berat ujian, kau banyak pahala. Innal azamil jazaa'i ma'al azamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya ujian yang menimpanya. Rasulullah manusia yang paling dikasihi Allah, paling berat ujian. Beratnya ujian pada Nabi, dan memang tingginya kedudukan Rasulullah itu. Pahala tu. Kita diuji. Nah, bila kita diuji dengan sesuatu yang berat, ingatlah kau berat, kau tinggi, angkat apa panggil darjat kita di sisi Allah. Kau berat ujian, kau banyak pahala. Tapi dengan syarat kita kena kelik pada tadi, kena reda atas apa yang Allah tentu, kena sabar, kena yakin kata itu dia takdir. Kena bila semua kakak tu, barulah kita dapat pahala, barulah dosa kita diampun oleh Allah, barulah darjat kita diangkat oleh Allah. Jadi itulah antara cara yang agama ajar kepada kita. 10 cara dalam kita berdepan dengan ujian. 10 cara dalam kita menghadapi berdepan dengan ujian. Ingat, ujian kita nak lari tak boleh. Allah tentu dah. Dan dia marilah satu hari. Nah, berat ingin darah malam kita tak ada nak tahu. Tapi satu hari Allah akan uji kita. Nah, bila kita tahu, kita boleh buat persiapan diri kita. Nah, mudah-mudahan dengan masa yang ringkas pada suatu singkat yang pada suatu pagi ini, kita dapat boleh belajar dan dapat boleh tambahkan lagi kekuatan iman diri kita, dan sentiasalah kita sentiasa muhasabah diri ya. Usaha baik diri untuk menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.